Sekarang saya pohon pihak kerajaan untuk membuat penggulungan atas cadangan ucapan junjung kasih di atas titah ucapan diraja pada hari Selasa 2 Jamadil Awal 1435 Hijriah bersamaan 4 Mac 2014. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Dr. Ramli bin Mamat, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO untuk membuat penggulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Speaker, Datuk Tuan Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Tendung kerana dalam perbahasan ucapan titah baginda Tuanku pada 4 hari bulan 3 2014 telah menceritakan masalah gejala sosial bertambah di Kelantan pada masa ini, bertambah dengan banyak pada masa ini. Terutama sekali adalah penggunaan pil kuda, penggunaan dadah dan masalah sosial yang lain termasuk gejala rempik, gejala melanggar undang-undang dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui, ianya merupakan masalah bersama, tidak kira di mana kita berada, sama ada kita berada di dalam kerajaan negeri dan juga berada di kerajaan persekutuan. Dan kita sepatutnya sama-sama menangani masalah tersebut bermula daripada rumah kita lagi sehinggalah ke tempat kerja dan sebagainya. Sebagaimana pandangan daripada saya, sebenarnya punca gejala masalah sosial berlaku ianya bermula daripada kita mula-mulakan perkahwinan kita lagi, iaitu memilih pasangan. Islam mengajar kita memilih pasangan kita sama ada ianya cantik ke, ianya kaya ke, ataupun dianya beragama ke. Jadi tuan-tuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipilih oleh Islam adalah beragama. Sebab apa? Sebab apa? Apabila ia beragama, dia akan menjaga apa-apa amanah yang diperuntukkan dia sebagai isteri dan sebagainya. Di sini juga kita, apabila kita ingin berkahwin, kita juga sepatutnya menjalani kursus perkahwinan. Di situ kita lihat ini adalah untuk penyediaan supaya pasangan itu tahu sama ada yang wajib, yang halal ataupun haram dalam sesi berkeluarga. Dan Islam juga mengajar kita apabila kita berkahwin, isteri kita mengandung dan sebagainya, pada 3 bulan pertama kita digalakkan membaca surah Luqman. 3 bulan yang kedua kita digalakkan membaca surah Yusuf. Dan 3 bulan yang ketiganya kita digalakkan membaca surah Maryam. Tujuannya adalah 3 bulan pertama adalah pembentukan janin. Di masa itu, pada waktu itu, kita membaca surah Luqman supaya anak-anak kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang-orang yang cerdik. Dan 3 bulan yang keduanya adalah waktu pembentukan dan pembesaran janin. Pada waktu itu, kita ingin anak-anak kita di kalangan orang yang paling cantik dari segi pembentukan fizikalnya dan dari segi pembentukan rohaninya. Dan yang ketiganya, 3 bulan yang ketiganya, kita digalakkan membaca surah Maryam supaya anak-anak kita menjalani kehidupan dengan sempurna
dan memudahkan proses kelahiran anak tersebut. Apabila anak kita lahir, kita digalakkan si ibu digalakkan membahagi susu ibu supaya sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada anak tersebut bermula daripada sifat kemanusiaan, bermula dengan sifat kemanusiaan. Tidaknya bermula dengan susu haiwan, dengan memasukkan sifat-sifat kehaiwanan itu pada pembesaran anak kita tersebut. Apabila anak kita dilahirkan pada perkembangan awalnya, kita memang diwajibkan menyediakan sumber yang halal untuk makanan bayi kita tersebut, supaya benda-benda yang halal ini akan melahirkan kebaikan dan juga kebajikan. Dan kita juga dihalang daripada membagi makan kepada anak kita daripada sumber yang haram, kerana hasil daripada sumber yang haram ataupun sumber yang bercampur itu kadang-kadang boleh melahirkan anak-anak yang tidak baik, yang itulah yang merupakan punca asalnya terjadinya gejala sosial. Islam mengajar kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sidang dewan, Islam mengajar kita bahawasanya tiap-tiap daging yang dibentuk daripada sumber haram, dan insya-Allah dia akan jadi kayu bakar api neraka. Sebab itulah kanak-kanak yang dibesar daripada sumber yang tidak halal ini akan kita lihat, akan kita dengar, ataupun akan kita melihat pembesarannya ataupun gejala sosial bermula daripada situ. Tuan-tuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dan kita kaji dan kita teliti bahawasanya sebab-sebab itulah bermulanya gejala sosial. Gejala sosial yang kita hadapi sekarang ini adalah dinyatakan bahawasanya penagihan pil kuda meningkat, penagihan dadah meningkat, rempit dan sebagainya meningkat. Dan kita lihat bahawasanya tiap-tiap benda-benda yang terjadi ini adalah disebabkan oleh kurang pendidikan agama dengan cara meninggalkan sembahyang, meninggalkan Al-Quran dan juga meninggalkan masjid. Jadi tuan-tuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kerajaan negeri telah membuat berbagai cara untuk menambah kebaikan kepada remaja-remaja yang bermasalah. Jadi kerajaan negeri bersama dengan kerajaan negeri telah menjalankan banyak aktiviti. Terus yang pertamanya, bengkel Tin Leader Merak. Yang keduanya, bengkel Anak Muda Kelantan. Yang ketiganya, bengkel Haflas Ilmu, memberi kesedaran bersama motivator-motivator terkenal dan juga kaunselor-kaunselor untuk mendidik dan mencegah gejala sosial yang berlaku. Dan kita juga menjalankan pencegahan gejala sosial melalui beberapa siri yang kita buat untuk mencegah gejala ini daripada berlaku. Dan juga kem belia wanis dan belia bersama dengan masyarakat di tiap-tiap don kita buat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut demi untuk mencapaikan kebaikan dan kebajikan seterusnya, insya-Allah, dengan harapan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tuan-tuan yang mulia, sidang dewan sekalian, kita harap kita juga pada tahun ini
ingin membina satu tapak aktiviti belia di pusat tersebut di Pengkalan Cepa, iaitu di tapak belia 405. Dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan, kita akan siapkan, dan sekarang ini plan telah dibuat oleh JKR, dan apabila siap insya-Allah boleh mengurangkan peruntukan penyelenggaraannya sebanyak lebih kurang 40%. Dari segi kos penginapan, dari segi kos makanan, sewa tempat dan sebagainya. Dan kita harap kerajaan di bawah Datuk Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan meluluskan peruntukan ini demi untuk kebaikan dan juga kebajikan. Sekian, terima kasih.